Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Daripada bab kana itulah, bab kana daripada kitab Syama'il Syarifah, yang mana hadisnya semuanya dihimpun oleh Imam Suyuti dalam bab Syama'il ni 722 hadis. Jadi kita sambung hadis yang kalau ikut bilangan tu hadis tu nombor 61 lah kalau kita kira dari awal. Daripada awal bab Syama'il tu hadis ke 61. Tapi kalau kita kira daripada kitab asal, hadis nombor 6530. Hadis nombor 6530. Tengok hadis nombor 6530. Tengok muka surat 406. Kalau kitab photostat yang ada kat tuan-tuan dan perempuan tu, tengok muka surat 406. Tengok hadis nombor 6530. Yang penting tengok nombor tu. Nombor tu penting. Nombor hadis nombor 6530. Jumpa 6530. Muka surat 406 6530. Baik. Yang penting nombor hadis tu betul. 6530. Okey. Ni kalau kita kira daripada awal kitab, hadis ni nombor 61. Ni hadis yang ke-61. Hadis ke nombor 61. Okey, baik. Wabihi ilal musannif rahimahullahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bis sabi a'ta ahlal baiti jami'an karahiyata an yufarriqa bainahum. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hamim tu maknanya simbol bagi Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Dan ha tu simbol bagi Ibnu Majah, mana rawahu Ibnu Ahmad wa Ibnu Majah an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bisabi, apabila dibawa datang tawanan kepada baginda. Utia apabila dibawa datang, bisabi tawanan kepada baginda. A'ta ahlal baiti jami'an, baginda memberikan penghuni satu rumah ke semuanya. Makna baginda memberikan satu keluarga ke semuanya. A'ta ahlal bait tu, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan ahlal bait. Ahlal bait ni makna penghuni satu rumah ke semuanya, jami'an ke semuanya. Karahiyata an yufarriqa bainahum, kerana baginda tak suka. Karahiyah tu kerana tak suka. An yufarriqa, memisah-misahkan, bainahum, antara mereka. Okey, saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda dibawa datang kepada baginda tawanan, baginda memberikan ahli satu rumah ke semuanya. Kerana baginda tak suka memisah-misahkan antara mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah daripada riwayat
Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud di situ maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Okey, baik. Ini hadis ni kalau kita perhatikan, kalau kita tengok maksud dia, Nabi SAW bersifat dengan sifat syafqah. Syafqah maksudnya baginda sifat dengan sifat penyayang, baginda pengasih, baginda orang yang mana ada sifat belas kasihan yang begitu tinggi. Jadi apabila dibawa tawanan perang kepada baginda SAW, dia biasa tawanan perang ni berlaku macam mana? Ialah bila perang berlaku jihad, jadi kadang pasukan musuh kalah, maka mereka pun ditawan oleh orang Islam. Sama ada kadang baginda sendiri pergi, ataupun kadang baginda tak pergi, sahabat dia pergi kan. Jadi mereka bila pulang ke Madinah, mereka membawa tawanan perang. Jadi kadang-kadang tawanan perang tu ada yang dibawa tu, kadang-kadang satu family. Dia ada ayah dia, ada isteri, suami isteri, kemudian ada anak 2-3 orang. Jadi mereka ni satu family. Tapi bila mereka ditawan, mereka ni jadi apa? Jadi hamba. Kadang-kadang kalau mereka masuk Islam, baginda bebaskan. Tapi kadang-kadang mereka tak nak masuk Islam. Kadang-kadang Nabi SAW tawarkan kepada mereka Islam, tapi kadang mereka tak nak masuk Islam. Bila tak nak masuk Islam, maka mereka terus ditawan. Kalau mereka masuk Islam awal lagi pun, lagilah akan dibebaskan. Tapi tak nak masuk Islam dan dah ditawan, maka bila dibawa, mereka dijadikan apa? Sebagai hamba. Tawanan kemudian dijadikan sebagai hamba. Jadi baginda SAW kadang-kadang baginda akan bahagi-bahagikan hamba tawanan ni kepada sahabat-sahabat baginda SAW. Bila baginda bahagi-bahagikan, baginda tak pisah-pisahkan antara satu keluarga tu. Jadi kadang-kadang boleh saja kalau contoh kata nak bagi pisah-pisahkan, macam mana? Contoh kadang ayah Nabi bagi kat orang ni, sahabat ni, isteri dia bagi dia pisahkan, bagi dia ni, anak-anak dia 1-2 bagi kat orang ni, kan hamba. Tapi Nabi SAW tak lakukan demikian. Nabi SAW bagi satu family, bagi satu ni. Kalau dia ada family, kalau tak ada family lain. Tapi kalau dia ada family, yang keluarga dia, Nabi SAW bagi satu keluarga terus pada orang tu. Ini kenapa? Kerana baginda tak nak pisah-pisahkan. Yelah, kalau tidak sedih dia pun manusia juga. Jadi kalau jatuh kadang anak tak gimana, isi gimana. Kerana jadi Nabi SAW pun bagi mereka semuanya. Maknanya kalau ada keluarga, Nabi bagi semua. Keluarga tu baginda satukan, bagi terus kepada tuan tersebut. Itu cara pembagian hamba yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nak bagi tahu sifat syafaqah Nabi. Syafaqah Nabi ni maksudnya penyayang Nabi SAW. Macam dalam kisah dalam kisah kita dah baca dah kisah tu tahun 7 Hijrah kan. Tahun 7 Hijrah Nabi SAW, bukan tahun 7, tahun 6 silap. Tahun 6 Hijrah berlakunya peperangan Bani Mustaliq. Berlakunya peperangan Bani Mustaliq. Jadi dalam peperangan Bani Mustaliq ni, Nabi SAW berperang dengan Bani Mustaliq. Mereka ni suku Khuza'ah. Jadi dalam peperangan tersebut akhirnya Bani Mustaliq kalah. Bila mereka kalah, mereka telah ditawan. Mereka ditawan ni, yang ditawan ni lebih kurang 100 family ditawan. 100 family, 100 keluarga. Satu family mungkin dalam 6 ke 7 orang. Satu family. Jadi bila Nabi SAW bahagi-bahagikan tawanan, baginda telah bagi pada satu orang sahabat satu family terus. Ni sahabat ni satu family, mungkin 5-6 orang. Sahabat ni satu family, sahabat ni satu family. Satu sahabat tu terima kan 5-6 orang hamba, satu keluarga. Tapi di ringkasan cerita, antara yang ditawan juga nama Juwairiyah. Juwairiyah kan, Juwairiyah, beliau antara yang ditawan. Bila beliau ditawan, dia ni anak ketua, anak orang besar. Dia rasa tak boleh nak hidup jadi hamba. Maka beliau minta dengan tuan dia. Waktu tu beliau jatuh dalam tawanan sahabat yang bernama Sayyidina Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Jadi beliau jumpa dengan Thabit radhiyallahu anhu. Beliau kata, tolonglah bebaskan aku. Aku sedia bayar kat kau. Bayar, dia panggil apa?
pampasan. Pampasan lagi bayar pampasan, bebaskan aku bayar pada kau. Bayar bayaran berapa kau tentu, kita bincang lah. Tapi tuan dia bila kenakan bayaran, tuan dia kenakan bayaran tinggi betul. Ada sekian-sekian bayaran, jadi dia tak larat. Mana tiba-tiba, boleh nak bebas, RM10,000. Dia RM10,000 pun tak ada. Ni contoh lah, dia tak ada duit, mana nak tu. Jadi akhirnya dia pun tak tahu nak pergi siapa. Lala jumpa Nabi SAW juga. Lala dia jumpa Nabi juga. Dia tu, wahai Muhammad. Sebab dia tahu Nabi kan ketua. Dia kata, wahai Muhammad, tolonglah pujuk orang kau ni. Tolonglah pujuk, Tuan tolonglah pujuk orang ni, tuan aku ni sekarang, supaya dia murahkanlah, rendahkan, turunkan berapa bayaran tu. Dia minta syafaat Nabi kat last. Kan? Minta syafaat Nabi SAW, tolonglah rendahkan. Jadi bila dia minta pada Nabi SAW, Nabi SAW pun cakap pada dia, nak tak kalau aku bagi pada engkau satu tawaran yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Iaitu engkau masuk Islam, kahwin dengan aku, maka kau akan dibebaskan. Kalau kita baca kisah ni sekali lalu, mungkin kita kata Nabi, na'uzubillah, kalau orang mungkin hati dia ada penyakit, dia memang kata bahawa Nabi ambil kesempatan. Tapi kalau kita baca kisah ni sampai akhir, kita akan dapat tahu kenapa Nabi lakukan demikian. Bukan Nabi ambil kesempatan, bukan. Lalas dia pun terima, Nabi pun dakwahkan dia pun masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi sebagai ketua, Nabi SAW membebaskan dia. Dan Nabi kahwin dengan dia. Tengok apa berlaku lepas tu. Bila Nabi SAW kahwin dengan dia, tadi kan saya bagi tahu, keluar Bani Mustalik ni ditawan. Kesemua mereka, satu kabilah semua ditawan. Dan mereka ditawan tu begitu ramai, 100 family. 100 family kalau kita kira-kira lebih kurang, bilangan mereka semuanya 600 ke 700 orang ditawan waktu tu. 600 ke 700, itu paling kurang. Mereka semua ditawan pada ketika itu. Bila tengok dengar, sahabat dengar bahawa Nabi telah, Nabi SAW telah kahwin dengan Juwairiyah. Dan hamba sekarang dalam tawanan mereka semuanya ialah kaum kerabat Juwairiyah. Kabilah yang sama. Bermakna sekarang hamba dalam milik mereka ialah merupakan ipar duai kepada Nabi, kepada isteri Nabi. Mana Nabi lah, ipar duai kepada Nabi. Yang mana kerana Nabi dah kahwin dengan Juwairiyah. Mereka kata adalah tak layak dan tak patut sama sekali kami menyimpan hamba yang merupakan saudara mara Rasulullah SAW. Maka kerana menghormati Nabi, apa mereka lakukan? Mereka telah bebaskan kesemua hamba yang ada dalam tangan mereka. Semua hamba mereka bebaskan. Allahu Akbar. Para ulama kata ini di antara kisah yang luar biasa, bagaimana sifat ta'zim dan cinta sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Mereka bebaskan macam tu je. Bukan lagi bayar-bayar, tak ada. Percuma dia tu bebas. Tak habis lagi. Cerita tak habis lagi. Mereka bebaskan macam tu semua. Bila mereka bebaskan semua macam tu, bebas macam tu saja, maka apa yang berlaku? Akhirnya kesemua Bani Mustalik masuk Islam. Masuk Islam. Jadi ini sebab Nabi SAW kahwin dengan Juwairiyah. Nabi SAW pandang dia akan bagi kesan pada kabilah dia, kaum-kaumnya. Akhirnya Bani Mustalik yang jadi musuh Islam, perang dengan orang Islam, mereka semua masuk Islam, hati lembut. Mana taknya tuan-tuan, kalau hidup jadi hamba, seluruh diri milik tuan. Sekarang ni free je, bebas. Bukan. Orang zaman dulu lagi faham lah maksudnya. Kalau jadi hamba tu apa dia punya kesan. Jadi hamba kadang-kadang jadi macam binatang hidup. Lepas tu kadang dijual. Tapi sekarang bebas macam tu je. Satu keluarga bebas. Akhirnya semua masuk Islam. Tengok kemurahan orang Islam. Tapi para ulama bila mereka kaji kisah ni, yang paling hebat tu apa dia? Katalah satu orang tuan-tuan memiliki satu orang hamba. Dan hamba mereka ni hamba Arab, bukan hamba biasa. Bukan hamba kulit hitam. Bani Mustalik kabilah Khuza'ah, antara Arab yang juga Arab yang tinggi lah, high class punya Arab high class. Tapi bila jadi bermakna mereka ini ialah Arab yang mahal. Jadi kalau hamba pun hamba mahal. Hamba yang mahal, kabilah Arab yang mulia. Jadi nilai hamba waktu zaman tu apa? Nilai hamba zaman tu ialah kalau kita kata satu rumah banglo mahal.
Kan paling-paling rendah pun 6 ke 7 ribu. Itu paling-paling rendah. Silap-silap boleh 1 juta. Kalau kita nak nilai. Maknanya kalau satu orang ada satu family, 6 ke 7 orang tu hamba, kita kira lah. Kali 6, 7. Katalah satu orang hamba 1 juta. Maknanya nilai hamba yang ada kat tangan dia sekarang 7 juta. Atau 6 juta. Kalau kita kira 500 ribu. Kalau katalah kita kata satu hamba 500 ribu, 600 ribu nilainya, maka 5 kali 7 apa? 500 ribu kali 7 apa? 3.5 juta ke 4 juta. Bebas macam tu saja. Mereka bebaskan. Dan mereka bebaskan itu ialah semata-mata kerana menghormati Nabi SAW, ta'zim Nabi SAW. Hanya kerana Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Bukan sebab apa pun. Sebab Nabi kahwin dengan Juwairiyah, dia orang bebaskan semua hamba tu. Tapi kesan dia begitu besar, akhirnya apa dia? Akhirnya mereka semua masuk Islam. Itu yang besar. Tapi poin yang saya nak sampaikan dalam kisah ni, masa tu satu orang sahabat memiliki satu family, ni satu family, ni satu family, ni satu family, dan akhirnya mereka semua dibebaskan oleh orang Islam. Okey, sambung. Itu yang hadis yang ke-61 lah, ataupun nombor 6530. Hadis yang seterusnya 6531, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bilabanin qala barakah. Tu makna rawahu Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Tengok pungsa 406 bang. 406, hadis nombor 6531. Hadis nombor 6531. Kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bilabanin qala barakah. Rawahu Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Dhat tu ialah memberi isyarat dhaif. Dhat tu ialah isyarat dhaif. Iaitu ini penilaian daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Penilaian hadis lah, hukum hadis dari Imam Suyuti. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa datang susu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibawa datang susu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda barakah. Mana susu ni berkat. Susu ialah berberkat, minuman yang berberkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila dibawa datang susu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda berkat. Macam baginda kata, ni berkat ni. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Minum susu. Minum susu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan juga para sahabat banyak minum susu. Mereka minum susu macam mana? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga minum susu macam tu je. Mana tak campur apa-apa. Kadang-kadang ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda minum susu, baginda campurkan dengan air sikit. Sebab kenapa? Kadang-kadang bila kat tengah-tengah padang pasir, kadang panas. Jadi bila susu tu bau diperak, agak panas. Kadang-kadang suam-suam. Jadi kadang-kadang orang yang berada kat padang pasir, kadang-kadang bila nak minum sejuk. Maka kerana tu kena dicampurkan sikit air. Bukan campur banyak, campur sikit, nak bagi sejuk sikit susu tu. Sebab tu ada hadis ketika Nabi SAW hijrah. Ketika Nabi hijrah, Nabi ada kan lalu dekat Ummu Ma'bad kan. Lepas tu Nabi SAW perah kambing susu daripada kambing Ummu Ma'bad. Jadi waktu tu susu tu keluar panas. Kan susu tu asal tak keluar, kambing tu asal tak keluarkan susu. Bila Nabi SAW usap dia punya kantung susu, maka akhirnya kambing tu pun mengeluarkan susu serta merta begitu banyak. Nabi SAW pun telah perah susunya dalam bekas. Lepas tu Nabi SAW campurkan air. Sampai dalam hadis dia kata macam bekas tu bawah tu dia sejuk sikit. Lepas tu Nabi SAW minum susu tersebut. Jadi kadang-kadang Nabi ada minum susu macam tu saja, pure. Kadang-kadang ada juga campur air sikit. Tapi kalau jual air, susu tak boleh campur air. Kalau kita jual susu lah, tak boleh campur air. Ini hakikat lah kan. Kalau kita jual susu tu campur air tak boleh lah. Melainkan kalau kita dah memang jadikan minuman lain. Dan maksud saya kadang-kadang ada orang jual susu,
kerana dia campurkan dengan air. Tapi kata susu fresh, susu asli, itu maknanya penipuan lah kan, penipuan. Tapi kalau sekarang ni orang jual susu kotak tu dah beritahu lah kan full cream apa semua. Okay, baik. Dia kan ada beritahu fresh milk apa semua. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, apa yang nak disampaikan ialah susu ni minuman yang berkat. Dan juga Nabi SAW ajar bila nak minum susu ada doa dia. Bila nak minum susu ada doa dia. Jadi minum susu ini doa dia ialah bila nak minum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu doa minum susu. Dia tak susah sangat hafal, tapi yang penting amal. Apa doa dia? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Wazidna minhu. Ya Allah, berkatilah kami padanya pada susu ini. Wazidna minhu, dan tambahkanlah kami daripada susu ini. Maksud tambahkan lagi kami. Itu doa minum susu. Jadi susu ni adalah minuman yang berkat. Dan Nabi SAW juga minum susu bagi dia doakan supaya susu itu diberikan keberkatan. Dan ada dalam hadis juga bagi tahu tak ada minuman yang dia boleh cover makan dan minum sekali, melainkan hanya susu. Susu salah satunya makan, minuman yang dia boleh cover makan dan minum dua-dua sekali. Jadi oleh kerana itu, ini pun dulu saya dah syarahkan dah perkara ini dalam hadis yang lepas yang lalu. Jadi susu ni antara dia minuman yang berkat. Jadi secara umumnya orang Melayu ni ada sikit kurang minum susu. Orang Melayu ni kurang minum susu. Jadi di antara amalan sunnah ialah banyak akan minum susu. Satu, pertama, susu juga akan menyebabkan ingatan jadi baik. Ingatan baik. Yang kedua juga, susu ni juga dia melawaskan perut. Jadi makanan yang kadang melawaskan perut ni, tapi kalau dah selalu minum tak ada masalah sangat. Dia akan membersihkan perut dan akan banyak buang penyakit. Jadi susu di antara juga minuman yang juga sebagai ubat. Dia minum memang kadang lawas, perut ada lawas sikit. Tetapi sebenarnya bila lawas perut dia buang penyakit. Penyakit punca dari perut. Makan, duduk kat perut, maka banyak penyakit. Dengan minum susu, perut lawas, maka penyakit pun hilang. Memang itu, dan itu diberitahu ada dalam hadis. Jadi susu ini ialah minuman yang berkat. Jadi kan itu dianjurkan kepada kita supaya banyak minum susu. Tapi kalau kita pergi ke pasar raya, susu apa yang baik untuk diminum? Sebaik-baik susu ialah susu yang fresh milk. Jadi sebab tu kalau kita tonton tengok pergi ke kedai-kedai, dia satu susu full cream milk. Itu bukan susu asli. Itu susu yang dah dipejalkan, kemudian lepas tu dia dah berlaku proses banyak. Susu full cream milk ni pekat, tapi dia dah banyak proses. Satu lagi susu low fat, itu pun dah ada proses-proses juga, jadi kurang dia punya lemak. Tapi susu satu lagi nama fresh milk. Fresh milk, ini susu yang asli. Jadi ini susu yang asli dan susu yang segar, dan ini lebih hampir kepada sunnah. Lebih hampir kepada sunnah. Poin saya ialah, maknanya kalau kita nak amalkan minum susu, carilah susu asli. Carilah susu asli. Maka susu asli ialah susu fresh milk. Fresh milk. Minum susu fresh milk tu ni. Jadi kalau antara susu yang macam kalau kita kata yang terbaik, macam kita ada syarikat apa tu, Farm Fresh. Farm Fresh tu susu dia baik. Boleh juga Good Day. Good Day pun ada fresh milk ni. Tapi susu asli ni tak boleh lama. Dia kalau kita dah buka botol tu, kena selalu minum, cepat minum. Dia kadang 3-4 hari tak ada minta ais, dia rosak. Kena cepat minum. Fresh milk ni dia kalau dah pada buka dia botol tu tak boleh simpan lama. Kena cepat minum. Okey, baik. Nabi SAW minum susu apa? Nabi ada minum susu kambing pun ada dalam hadis, dan Nabi SAW juga minum susu unta. Jadi Nabi SAW ada minum susu kambing, dan baginda SAW juga ada minum susu unta. Lembu wallahualam. Lembu wallahualam. Susu tu ada riwayat ke tidak, tapi yang saya jumpa riwayat iaitu kambing dan unta. Tapi poin dia ialah, maknanya kalau susu binatang boleh minum, maknanya sama ada susu sama ada kita boleh minum susu kambing boleh, unta boleh, lembu boleh, kerbau pun boleh kan. Kalau masa dekat Pakistan, India dulu, masa belajar dulu, kita suka minum susu kerbau. Susu kerbau ni pekat. Dia memang pekat. Dan dekat India penggusti ni, dia ada macam satu penggusti yang berlawan badan macam besar tu. Diorang antara amalan nak bagi badan kuat betul-betul, minum susu.
Dan susu yang mereka minum susu kerbau. Dia tak minum susu biasa, susu kerbau. Susu kerbau ni kalau minum badan jadi naik, jadi besar. Badan jadi gemuk. Memang kalau minum sentiasa, satu hari sampai 4-5 gelas minum lagi yang fresh tu, dia akan jadi badan jadi gemuk. Minum susu kerbau. Jadi sebab itu minum susu ni ialah antara amalan sunnah dan juga ada doanya, jadi boleh diamalkan. Masyarakat Melayu memang kurang minum susu. Sebab itu digalakkan minum susu. Jadi kalau kita ada anak-anak, lagi-lagi anak-anak kecil ni, bermula dari kecil sampailah ke besar, biasakan anak-anak dengan minum susu. Biasakan anak minum susu. Dan terbaiknya susu fresh milk. Tapi tak dinafikan belanjanya tinggi sikit lah, mahal sikit lah. Tapi tak adalah mahal sangat. Kalau saya memang istiqomah minum susu kat rumah, anak-anak pun memang minum susu semua. Kalau beli, saya beli fresh milk tu. Kalau farm fresh tu 2 liter tu dalam RM14. Secara umum lah, kadang-kadang dia ada murah RM13 dan RM14. Lebih kurang RM13 ke RM14 2 liter. Tapi tak tahan, 1 hari 2 hari dia habis. Nak minum banyak, betul kan? Kerana tak tinggal saya langsung. Jadi point dia lah, nak ceritanya apa dia, minum susu lah point dia. Jadi dekat rumah kita, di antara amalan sunnah boleh dihidupkan minum susu. Minum susu, dah ajar anak-anak, kita pun sama, amalkan minum susu, baca doa Allahumma barik lana fihi wazidna minum. Dan memang banyak kebaikan bila minum susu ni. Okay, baik, sambung. Okay, hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala mimma yali wa idza utiya bi tamri jalat yaduhu. Rawahu khata tu maksudnya rawahul khatib Baghdadi. Rawahul khatib Baghdadi dalam tarikh lah, tarikh Khatib Baghdadi, tarikh dipanggil tarikh Dimashq. Khatib Baghdadi bukan tarikh Dimashq, tarikh apa? Tarikh Khatib Baghdadi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tarikh Baghdad. Khatib Baghdadi, tarikh ni nama tarikh Baghdad kitabnya. Kalau Ibnu Asakir, tarikh ni nama tarikh Dimashq. Okey. Rawahul Khatib Baghdadi an Aisyah radhiyallahu anha. Sahha tu maknanya itu ialah simbol kepada sahih. Sahha tu maknanya memberi makna sahih. Baik. Sahha makna sahih. Ini tapi penilaian Imam Suyuti lah, tapi lepas tu dia ada dikritik. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'am, apabila dibawa datang makanan kepada baginda, akala mimma yali, baginda makan mimma yali, daripada apa yang berhampiran baginda. Akala, baginda makan, mimma yali, daripada apa yang berhampiran baginda. Wa idza utiya bitamri, apabila dibawa datang kepada baginda kurma, jalat yadu, maka tangan baginda, jalatnya asal mana berlegar-legar. Jalat asal mana berlegar-legar. Makna tangan baginda sallallahu alaihi wasallam maknanya berlegar-legar. Tu kalau terjemah lafziah dia lah. Terjemah lafzi begitu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Khatib Baghdadi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa makanan kepada baginda, maka baginda akan makan daripada yang berhampiran baginda. Nah, bila dibawa datang tamar, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa datang kurma, maka tangan baginda sallallahu alaihi wasallam akan, kita kata, ke sana ke sini, mana untuk ambil kurma tersebut. Baik. Saya minta betul sikit apa nama mic. Baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ni ucap perlahan sangat bang. Naik sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Turun sikit bang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah okey ke bang? Dah okey kot. Baik. Okey. Jadi dalam hadis ni
Apabila baginda SAW dibawa datang makanan, maka baginda makan yang hampir dengan baginda. Mana makanan yang hampir dengan baginda SAW. Ini bila para ulama disyarahkan kalau makanan tu sejenis. Mana makanan di hidangan tu memang lauk dia sejenis saja, maka baginda makan akan apa yang dekat dengan baginda. Mana yang dekat dengan baginda SAW. Bila makanan tu sejenis. Okey. Dan apabila dibawa datang tamar, maka tangan baginda SAW akan ke sana sini untuk ambil. Ini makna bila tamar bawa, kadang-kadang ada jenis-jenis kurma. Kadang ada kurma yang bawa tu, dibawa banyak selonggok banyak. Kadang kurma tu berlainan jenis. Jadi bila kurma tu berlainan jenis, mungkin ada kurma tu yang baik, tak baik, atau kurma yang kualiti baik, kualiti kurang. Maka bila berlainan jenis-jenisnya, maka Nabi SAW pun kadang mungkin ambil yang jauh sikit untuk dapatkan yang baik. Daripada hadis ni, para ulama kata, kalau makanan tu sejenis, maka adalah makruh kalau kita ambil yang jauh. Ambil dekat lah. Tapi kalau tak sejenis, maka tak ada masalah untuk kita ambil yang jauh. Kan? Kalau makanan tu ada jenis-jenis kan. Kadang contoh kadang kita makan makanan dihidangkan. Okey, satu lagi perbincangan ni tuan-tuan dan puan. Menurut para ulama maksudnya ini perbincangan kalau kita makan berjemaah dengan ramai. Tapi kalau kita makan seorang tak ada masalah. Kalau kita makan seorang tak timbul masalah. Tapi kalau kita makan berjemaah kan sekumpulan, jadi kita duduk sekali, kita mengelilingi makanan tu berjemaah, maka makanlah yang dekat dengan kita. Tapi kalau makan seorang, contoh kita makan seorang tak ada ni, tak ada masalah lah. Kan kita ambil yang jauh. Sebab kerana dia akan menyebabkan hati orang kadang-kadang rasa ialah macam satu pertama kadang geli, atau kadang rasa macam nampak, orang kata tamaknya, nampak macam apa panggil gelojohnya kan. Tapi ini berlaku kalau makanan tu sejenis. Kalau tak sejenis tak ada masalah. Kadang contoh kadang kita sekarang ada yang panggil apa, dom apa? Yang dom tu kan, orang hidang dom tu kadang ada lauk gulai lemak, sambal ayam, kemudian ada sayur, dan semua tak sama. Jadi kadang-kadang kalau yang jenis dom boleh pusing tak ada masalah, kita boleh pusing je. Tapi kadang ada jenis dom tak boleh pusing. Kan yang tu kan kita dihidangkan makanan tu. Jadi kadang dom tu tak boleh pusing. Jadi kadang-kadang kita tak semesti kita, jadi makanan tu tak sejenis. Kadang-kadang kita nak makan makanan yang sana, maka kita boleh ambil. Jadi poin di sini ialah, maka kalau makanan tu sejenis, makruh kalau kita ambil yang jauh. Soalan tu pertama orang akan tengok, kat depan dia ada, dia ambil jauh pula. Lepas tu kadang tangan dia tersentuh, ataupun macam dia ambil, mana menunjukkan seolah macam gelojoh terhadap makanan. Tapi jadi bila Nabi SAW makan tamar, Nabi SAW punya tangan, mana kadang-kadang Nabi ada pergi ke sana sini untuk ambil yang jauh. Mana kadang tamar tu tak sejenis. Jadi kerana itu Nabi SAW pilih yang baik, maka Nabi SAW pun makanlah yang baik. Itu tak ada masalah. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau berkata bahawa sunat makan yang hampir ni kalau kata makanan tu sejenis lah kan. Dan beliau kata, dan satu lagi beliau kata kalau bukan buah-buahan. Satu kalau makanan tu sejenis. Dan satu lagi Imam Ghazali kata kalau bukan buah-buahan. Kalau bukan buah-buahan, maknanya di situ dua syarat. Beliau kata tapi kalau lah kata buah-buahan, kalau dia ialah buah-buahan, maka tak ada masalah makan daripada yang jauh. Mana kalau buah-buahan, mana seolah-olah kalam Imam Ghazali ini, beliau mengatakan bahawa kalau buah-buahan walaupun sejenis sekalipun, di sini maksud Imam Ghazali. Imam Ghazali kata mana kalau buah-buahan, kalau sejenis sekalipun tak ada masalah untuk ambil jauh. Sebab kerana Imam Ghazali tengok di hadis ni kan, iaitu bila dibawa datang tamar. Sebab dalam hadis tak ada beritahu pun tamar tu berbeza jenisnya. Okey. Itu pemahaman Imam Ghazali rahmatullah alaih. Tapi secara umum bila kita katakan bahawa makanan kalau kata yang sejenis, makanlah yang dekat. Kalau tak sejenis, maka bolehlah kita makan jauh, ambil yang jauh. Okey, baik. Okey, hadis ni kalau ikut daripada Imam Suyuti menyebut simbol, tanda, Imam Suyuti kata hadis ni sahih. Tapi hadis ni sebenarnya dikritik. Kalau kata dalam kitab Tarikh Khatib Baghdadi itu sendiri, hadis ni diriwayatkan dalam Khatib Baghdadi kan. Tapi dalam kitab Tarikh Khatib Baghdadi, iaitu Tarikh Baghdad ni, sebenarnya hadis ni Khatib Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau telah kritik hadis ni. Beliau kata hadis ni sebenarnya ada perawi yang dhaif.
Jadi hadis ni hakikatnya adalah sebenarnya hadis dhaif. Tapi yalah, tak ada masalah kan kita bincang hadis ni sebenarnya walaupun dhaif, hadis ni riwayat ni, tetapi hadis ni ada sokongan lain daripada hadis lain. Mana hadis dia? Iaitu hadis riwayat daripada Sayyidina Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Kan bila budak tu kan, sahabat ni ketika tu beliau ni kira anak tiri Nabi lah. Anak tiri Nabi. Nabi kahwin dengan mak dia Ummu Salamah. Jadi kan Ummu Salamah ni anak isteri Nabi. Ummu Salamah ni ada anak dengan suami yang lama. Namanya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar ni ketika Nabi dia duduk dengan Nabi, dia kecil lah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan beliau cerita bahawa bila aku makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku makan tangan aku menjalar ke sana sini, pergi sana makan budak-budak kan akan ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar adab makan kat dia. Nabi kata ya gulam, Nabi kata wahai budak, Nabi kata sammillah, bila nak makan pertama baca bismillah. Wakul biyaminik, Nabi kata makan tangan kanan, tu adab kedua. Yang ketiga Nabi kata wakul mimma yalik, makanlah makanan yang hampir dengan kau. Di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bagi dia 3 adab makan. Simple je. Dan ini juga sebagai satu antara adab makan yang paling, orang kata paling basic ajar kepada anak. Yang Nabi ajar pada budak ni. Sayyidina Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Pertama apa dia? Nak makan baca bismillah, sambillah. Kemudian wakul biyaminik, makan tangan kanan. Yang ketiga makan yang hampir. Jadi kalau kita nak ada anak kita adab makan yang basic-basic, pertama itulah ajar. Pertama makan baca bismillah dulu. Kan kalau dia dah pandai sikit barulah kita ajar adab makan, doa makan yang sempurna. Tapi kalau tak makan paling kau baca bismillah. Ni wakul biyaminik, makan tangan kanan. Yang ketiga makanlah yang hampir dengan kamu. Jadi hadis tu sahih, menyokong hadis ni. Jadi walaupun hadis ni dhaif, tetapi hadis tu sahih menyokong hadis ni. Hadis tu adalah Tirmizi ni. Jadi menyokong hadis ini. Okay, baik, sambung. Hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi bakurati thamar, idza utiya bi bakurati thamarati wada'aha ala ainai thumma ala shafatai wa qala Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu thumma yu'tihi man yakunu 'indahu min as-sibyan. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Tabrani, Tabatu an Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wal Hakim itu makna Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi an Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa datang kepada baginda bakurati tamarah. Bakurati tamarah ni apa? Kita boleh terjemahkan sekejap nak terjemah apa bakurati tamarah ni. Dia bakurah ni macam kita kata buah mula-mula. Dia bukan putih macam buah yang mula-mula keluar daripada pokok, macam buah permulaan. Buah permulaan, bolehlah kita kata buah permulaan. Bakurah ni maknanya bila macam pokok tanam, lepas tu dia akan keluar putih. Lepas tu bila buah tu mula keluar, buah yang pertama keluar tu itu dipanggil bakurah tamarah. Kita kata buah permulaan lah, buah permulaan. Apabila dibawa datang kepada baginda buah permulaan, buah yang mula tumbuh kan daripada pokok. Apabila dibawa datang kepada baginda buah, atau kita tu putih buah, tapi putih bukan, dia bukan maksud dia putih ni, mana buah tu tapi buah yang awal, macam kurma kan, satu kurma yang macam awal-awal masak yang dia belum masak betul, macam kuning-kuning tu, itu panggil bakurah. Jadi kadang sahabat bila buah tu mula keluar kuning, dia petik dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dia. Bila dibawa buah permulaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wada'aha ala ainai, baginda meletakkan buah itu di atas kedua mata baginda. Wada'aha, baginda meletakkannya ala ainai, di atas kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Summa ala syafatai, kemudian baginda meletakkannya atas kedua bibir baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda letakkannya di atas kedua mata baginda, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di atas kedua bibir baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan baginda membaca, mana baginda membaca doa ini. Apa baginda baca doa? Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Apa dia terjemah dia? Ya Allah,
seperti mana kau menunjukkan kepada kami permulaan buah ini, fa'arina akhirahu, maka tunjukkanlah kepada kami akhirahu, akhir buah ini. Seperti mana kau tunjukkan kepada kami awal buah ini, maka tunjukkanlah kepada kami akhir buah ini. Summa yu'ti, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada man yakunu indahu minas sibyan, kepada kanak-kanak yang ada di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Summa yu'ti, baginda sallallahu alaihi wasallam memberinya kepada orang yang hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan kanak-kanak. Maksudnya baginda berikan buah itu kepada orang yang, kepada kanak-kanak yang berhampiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ulang semula terjemahnya. Apabila dibawa buah permulaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda meletakkannya di atas kedua mata baginda, kemudian di atas kedua bibir baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda membaca doa tadi tu, Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Ya Allah, seperti mana kau tunjukkan kepada kami permulaan buah ini, maka tunjukkanlah kepada kami juga akhirnya. Mana bagi dia berbuah sampai habis. Bagi dia berbuah sampai habis. Kemudian lepas tu baginda berikan yang buah tu, yang di kat baginda tu, baginda bagilah pada kanak-kanak yang ada duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya riwayat Ibn Sunni itu sahabat yang riwayatkannya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dalam Tabrani ni riwayat daripada Mu'jam Kabir. Imam Tabrani ni ada kitab dia hadis nama Mu'jam Kabir. Ada juga nama Mu'jam Saghir. Mu'jam Kabir dan juga Mu'jam Saghir. Mu'jam Kabir dan juga Mu'jam Saghir. Hadis ni ada dalam dua-dua tu, Mu'jam Kabir dan juga Mu'jam Saghir. Tapi kalau yang dalam kitab ni maknanya Mu'jam Kabir lah. Tapi dalam syarah disebutkan bahawa riwayat dalam Mu'jam Kabir tu dhaif. Dan riwayat dalam Mu'jam Saghir adalah sahih. Sanad ni, sanad. Tak apalah. Okey, baik. Dan juga riwayat daripada Hakim Tirmizi daripada Ibnu Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Hakim Tirmizi dan Imam Tirmizi orang lain-lain. Jadi jangan tersalah. Hakim Tirmizi ini pengarang kitab Nawadirul Usul, orang lain. Kemudian satu lagi ialah Imam Tirmizi. Ini imam awal, imam besar hadis. Pengarang kepada Sunan Tirmizi. Kita biasa dengar nama Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pengarang Sunan Tirmizi. Ini imam besar hadis. Orang baca kitab hadis beliau. Saya pun belajar kitab tu, dah khatam kitab tu. Dan juga kitab Syama'il Tirmizi yang orang belajar. Itu Imam Tirmizi sekarang. Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Tirmizi rahimahullah taala. Lahir 209 Hijrah, meninggal dunia 279 Hijrah. Itu orang lain. Itu imam awal. Hakim Tirmizi lama kemudian. Jadi beliau ada karang kitab Nawadirul Usul. Jadi ni riwayat Imam Hakim Tirmizi dalam kitab beliau Nawadirul Usul, riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okey, baik, kita tengok hadis tu. Jadi ni antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sahabat mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa dia? Sahabat dulu tuan-tuan. Ini antara perkara yang kadang hari ini perkara yang disyirikkan oleh sebahagian golongan. Golongan tu tuan-tuan pun tahu. Golongan duk syirik ke orang ni. Kan? Golongannya kita sendiri maklum. Sahabat dulu antara perkara yang mereka selalu lakukan, apa dia tuan-tuan? Tabarruk. Tabarruk. Apa makna tabarruk? Ambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang orang kemudian kata tabarruk itu syirik. Sebab kerana salah faham konsep tauhid. Dia tabarruk ni mereka hukumkan syirik kerana salah faham dalam bab tauhid. Nak perjuangkan tauhid, tapi bila salah faham konsep tauhid, maka menyebabkan yang tak syirik dijadikan syirik. Maka mereka memasukkan tabarruk dalam syirik. Padahal itulah perkara yang paling selalu dilakukan oleh sahabat. Bukanlah perkara yang memang setiap masa lakukan, tapi mana perkara itu selalu sahabat lakukan. Dan ini salah satu sebab. Ini salah satu perkara dia. Okey tuan-tuan, jadi kenapa Nabi SAW, kenapa sahabat macam ni? Dia macam ni, sahabat
bila mereka tanam pokok kurma, tak kisahlah kurma ke anggur ke apa ke, dan seumpamanya, zaman dulu sahabat yang paling banyak mereka tanam kurma lah. Selain kurma apa lagi mereka tanam? Anggur. Tapi paling banyak kurma. Di Madinah lagi-lagi mereka punya pendapatan merupakan kurma. Jadi bila mereka dah tanam pokok kurma, pokok tu mula berbuah. Oh, orang boleh tengok pokok buah. Macam kadang-kadang kan orang ada kebun durian, kebun mangga. Bila dah tanam banyak-banyak, keluar dia punya buah. Oh, gembira. Tengok, oh dah mula agak ni bila ni kan, ni nak berbuah ni kan. Ni dia dah mula fikir untung. Kalau kita lah tengok berbuah kan, orang tanam pokok, gembira. Tapi sahabat dulu bila tengok pokok mereka berbuah, mereka nak apa je ada kaitan dengan mereka, ada keberkatan dari Nabi SAW. Jadi mereka nakkan doa Nabi SAW dan juga keberkatan. Maka apa mereka buat? Mereka bila pokok tu buah, petik buah dia yang pertama tu, buah-buah pertama tu, terus bawa kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ni buah saya. Kadang-kadang mereka bawa lah beberapa, dia ada pokok beberapa pokok, 2-3 buah kan, atau 4-5 buah ke sikit-sikit kan. Kalau kita pergi ke Madinah, kadang kalau kita pergi kebun kurma, diorang bagi buah kurma yang orang kata macam mentah-mentah tu. Dia pahit-pahit sikit. Dia mani-mani pahit. Dia mani-mani seperti pahit, macam bergetah-getah sikit rasa kan. Arab panggil balah. Balah ni macam kurma muda. Jadi itu yang mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun letak kat mata. Soalan ni, perbuatan ni menunjukkan gembira. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan rai ke orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan gembira. Nabi pun ambil buah tu, Nabi letak kat mata, Nabi letak kat bibir. Soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk. Perbuatan letak kat mata dan letak kat bibir ni tanda gembira. Kan? Tanda gembira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kat mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun letak kat bibir. Kemudian Nabi doakan. Sahabat macam tu untuk apa? Untuk ambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya buah mereka itu yang kat pokok, kat baki itu pun jadi diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila doakan, ya Allah, seperti mana kau dah keluarkan putik dari pokok ni, buah dari pokok yang pertama, ya Allah teruskanlah berbuah sampai akhir. Tu sahabat, lepas tu Allah bagi berkat pada mereka punya pokok. Mereka harapkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa dia? Waktu tu kan ada budak-budak di tepi Nabi kan, budak kecil kan, kanak-kanak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berkat kanak tu. Para ulama kata satu mungkin Nabi bagi pada kanak-kanak ni kerana ada munasabah. Itu kan macam orang kata anak pokok, anak buah. Maka Nabi pun bagi pada budak-budak. Sebab tu Nabi tak bagi orang tu. Satu sebab. Atau mungkin juga sebabnya budak-budak ni kan dia suka. Dia kalau apa orang tu macam makan gula-gula macam apa kan, dia sibuk nak. Dia duduk tengok. Kan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun raikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pada budak-budak. Itu mungkin satu sebabnya. Tapi di sini juga hadis ni, kenapa sahabat macam ni? Sebab dia lah juga nak ambil keberkatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey, sambung. Dia hadis ni pun ada beberapa riwayat lah hadis ni kan. Riwayat Ibnu Sunni. Okey. Hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bimudhuni tibi la'aqa minhu thumma dahana. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa kepada baginda, tak boleh baca riwayat lagi. Rawahu Ibnu Asakir an Salim bin Abdullah bin Umar wal Qasim makna Qasim bin Muhammad mursalan. Dhat tu ialah isyarat dhaif. Dhat tu isyarat dhaif. Okey, baik. Ialah sebab kan hadis mursal kan. Hadis mursal. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza utiya, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa datang kepada baginda mudhuni tib. Mudhuni tib ni maksudnya bekas minyak wangi. Apabila dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bekas minyak wangi, ialah maknanya dibawa bekas minyak wangi itu, la'aqa minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam la'aqa minhu ni baginda mencalit daripada minyak wangi itu. Summa dahana, dan lepas tu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu minyak wangi itu di badan. Baginda mencalit minyak wangi itu sikit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyapu minyak wangi itu di badan.
adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibawa datang bekas minyak wangi pada baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencalin daripada minyak wangi itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyapunya di badan. Menyapu di badan. Hadis ni dalam riwayat Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir rahimahullah taala. Imam Ibnu Asakir ad-Dimashqi. Beliau hadis ni beliau riwayatkan dalam kitab beliau nama Tarikh Dimashq. Imam Ibnu Asakir ada karang kitab riwayat hadis, dia ada perawi-perawinya yang bernama Tarikh Dimashq. Oh, kitab ni besar, tebal ni. 42 jilid ke? Imam ulama dulu punya himmah, semangat. Kita punya himmah Facebook je. Kalau ni kan himmah kita zaman sekarang ni, kita tengok semua Facebook, Instagram. Tapi kalau kita baca ulama dulu kan, kadang-kadang sekarang satu kitab sampai tebal ni kan. Orang sekarang seumur pun tak baca. Tak ada orang nak baca kan. Adalah orang nak baca, tapi dalam sejuta pun tak tahu satu orang ada baca ke tak. Tapi kalau kitab sampai 42 jilid tebal ni, benar-benar sakit dia. Itu baru satu kitab dia karang. Dia ada karang puluh kitab lagi. Imam Ibn Asakir. Kan saya tengok kitab tu tebal ni, 40 jilid. Saya tak ada kat rumah, tapi kitab tu tengok dekat Maktabah Siti Talim tu masa belajar. Ni tebal ni, 42 jilid. Allahu Akbar. Tarikh Dimashq. Kan siapa karang? Ibn Asakir. Dan Ibn Asakir ada karang lagi kitab lain. Antara contohnya Tabyin Kadhibil Muftari yang membela Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Dan ada lagi beberapa kitab lain beliau karang. Tapi ulama besar hadis tu. Jadi dalam kitab tu beliau riwayatkan hadis ni. Mana Imam Ibn Asakir riwayatkan dalam kitab tarikh dia, dipanggil Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Oleh Salim bin Abdullah bin Umar dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar secara mursal. Mursal maksudnya mereka tak sebutkan siapa yang riwayatkan daripada sahabat tu. Mereka terus kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak tutup pintu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif mungkin. Salim bin Abdullah bin Umar ni, Salim bin Abdullah bin Umar ialah cucu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Salim bin Abdullah bin Umar ni cucu Sayyidina Umar. Dan beliau merupakan salah seorang fuqaha as-sab'ah, antara 7 faqih di kota Madinah dulu. Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar. Dan beliau adalah merupakan salah seorang faqih di kota Madinah. Dulu di Madinah ada 7 orang fuqaha. Dipanggil fuqaha as-sab'ah di kota Madinah. Jadi di Madinah dulu ada 7 orang fuqaha as-sab'ah di kota Madinah. Jadi salah seorang daripada mereka itu ialah Salim bin Abdullah bin Umar. 7 orang. Salah seorang dia ni. Seorang lagi itu nama Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dia lah cucu Sayyidina Abu Bakar. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh 2 orang daripada fuqaha di kota Madinah dulu, dan dua-duanya cucu sahabat besar. Bahkan sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling mulia. Seorang nama Salim, cucu Sayyidina Umar. Seorang lagi nama Qasim. Qasim ni siapa? Qasim ialah cucu Sayyidina Abu Bakar pula. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi hadis ni mereka riwayatkan secara mursal. Mursal yang maksudnya diorang ni tabi'in. 2 orang ni tabi'in. Jadi bila mereka riwayatkan, mereka tak sebutkan siapa sahabat yang riwayatkan Nabi. Diorang terus kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu hadis ini namakan mursal. Mana sahabat yang riwayatkan hadis ini mereka tak sebutkan. Tabi'i riwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah pasti ada sahabatnya. Cuma diorang tak sebut siapa sahabat tu. Bila tak sebut siapa sahabat tu, maka hadis tu namakan mursal. Dan hadis mursal termasuk juga hadis dhaif kerana ada inqita', ada terputus sanadnya. Tak apalah, tapi cuma nak ceritanya hadis ni bila berkenaan dengan syama'il, maka boleh diamalkan. Jadi Nabi SAW bila dibawa pada baginda SAW bekas minyak wangi. Manakah contoh isi Nabi, lepas sini isi Nabi lah. Sebab Nabi SAW macam bekas minyak wangi. Bekas minyak wangi dulu bukan macam kita sekarang dalam botol. Dulu mungkin lah bekas mereka tak adalah standard macam kita. Jadi dia minyak mungkin mangkuk ke kan. Zaman dulu pun minyak wangi mereka biasa ada kasturi. Ada kasturi, ada ambar.
Kasturi kan minyak kan. Jadi bila dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam calik sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam calik sikit. Mungkin calik sikit, Nabi sapu sikit. Nabi calik sikit, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu sikit. Macam mana cari tu tak disebutkan. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam calik sikit, Nabi sapu sikit ke. Lepas tu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil banyak sikit, Nabi pun sapu dekatnya. Tu dia kata tu, la'aqa minhu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam calik sikit. Mungkin Nabi calik sikit, mungkin Nabi letak sikit ke sini ke, ambil sikit. Lepas tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil banyak sikit. Tu itu tu sumaddana. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baru sapu kat badan. Mana Nabi ambil banyak sikit, mungkin sapu kat ni, kat muka, sapu kat badan macam tu. Faham Maksud Nabi ambil sikit, calik sikit. Mungkin juga tujuan Nabi tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bau minyak wangi tu. Kemudian lepas tu baru Nabi ambil banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu. Sapu kat badan. Itu. Saya ada ambil dulu hadis musalsal. Saya ada ambil hadis musalsal pakai minyak wangi. Masa dekat Mekah lah dengan anak murid Syekh Yasin Fadani, nama Syekh Mahmud Siraj. Syekh Mahmud Siraj. Jadi apa yang beliau tunjukkan masa ambil anak hadis musalsal tu, caranya ialah sapu dekat belakang. Beliau tunjuk minyak wangi, sapu kat belakang. Dan lepas tu lepas sapu kat belakang, maka disapu dekat minyak wangi tu, sapu dekat janggut. Itu yang saya ambil dari salah daripada beliau tu. Tapi saya tengok juga ulama lain sapu kat belakang sini. Jadi saya rasa cara tu berbeza, tak ada masalah besar lah. Mungkin sapu kat sini pun boleh, sapu kat sini pun boleh, tak ada masalah. Yang saya ambil dengan Syekh Mahmud tu sapu kat belakang. Tapi saya tengok Syekh Yusri Jabir, Dr. Yusri Jabir di Mesir, beliau sapu kat belakang. Tapi saya nampak benda tu bukan masalah besar. Mungkin juga sapu kat sini, mungkin sapu kat belakang. Lepas tu disapu kat janggut. Sapu juga dekat kening sikit, kening, lepas tu sapu kat janggut. Itu inilah kan, pakai minyak wangi. Tapi poin dia lah, sapu kat mana pun sebenarnya tak ada masalah besar. Yang penting untuk minyak wangi. Perkara sunat kan, pakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi ni untuk laki lah. Untuk laki. Perempuan maknanya dia tak pakai wangian yang keluar daripada badan dia. Kan? Jadi kerana perkara itu boleh mencetuskan fitnah lah. Jadi kerana itu maknanya yang pakai minyak wangi ni semua ialah lelaki. Dan Nabi SAW pakai minyak wangi kasturi. Kasturi ni daripada kijang kan. Daripada dia ni pusat tu. Kasturi. Jadi kasturi, pakai minyak wangi kasturi adalah sunnah lah. Adalah sunnah kasturi kijang. Tak tahu kadang-kadang ada yang berniaga ni, kadang orang berniaga ni wallahualam sejauh mana kebenarannya. Kadang mungkin ada yang benar, ada mungkin juga yang tak benar, wallahualam. Tapi mana Arab panggil misk ni mana kasturi. Jadi itu ada dalam hadis, tapi kesimpulannya makna pakai apa minyak wangi pun tak ada masalah. Yang penting ialah untuk wangi. Bukan busuk. Jadi Islam tu wangi, maknanya suka bersih dan wangi. Maka kita pakai minyak wangi untuk wangi. Pakai wangi-wangian supaya wangi. Dan itu digalakkan oleh Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Cukup. Jadi hadis yang kita baca hari ini sampai ke hadis nombor 6534. Mana kita baca 5 hadis lah malam ni. Malam ni kita baca 6534. Kalau kita kira dari awal, hadis yang kita baca ni sampai nombor 65 lah. Tadi kita baca hadis nombor 61, 62, 63, 64, 65. 65 hadis. Baik, masya-Allah. Seronok baca pasal Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup. Baik, semoga apa yang kita baca Allah Ta'ala beri kita keberkatan, rahmat, dan semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk kita amalkan dan sampai ke lain. Baik, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.